Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa yang anda sedang buat sekarang ni? Anda berada di mana? Dah makan tengah hari ke? Okey, boleh pergi ke ruang komen untuk beritahu apa yang anda lakukan sekarang dan di mana keberadaan anda waktu ini. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Zafira binti Muhammad Pandi, pegawai pendaftaran di Azhara Home Tuition dan Quranic Home Base. Okey, kepakaran kami untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak supaya mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang. Okey, untuk topik kita hari ini, sifat Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Okey, apa yang kita pelajari sifat Rasulullah ataupun sifat yang wajib ada dalam Rasul dan Nabi, iaitu ada 4, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Okey, apa itu sidik, amanah, tabligh dan fatonah? Saya akan terangkan lebih detail satu persatu. Okey. Okey, untuk yang pertama, sifatnya ialah sidik. Sidik ni bermaksud jujur ataupun benar. Okey, waktu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah merupakan seorang yang sidik ataupun seorang yang jujur, seorang yang benar, terutamanya dari segi percakapan baginda, dari perbuatan baginda juga adalah benar dan jujur seiring dengan percakapannya. Okey, dalam jual beli terutamanya, Rasulullah sendiri tidak membuat penipuan, tidak melakukan riba, nasab, sehingga kan isterinya Sayyidatina Siti Khadijah sanggup untuk keluarkan semua hartanya, menggunakan segala hartanya untuk ke jalan Allah kerana percaya Rasulullah sangat jujur dalam melakukan segala apa yang dilakukan. Okey, untuk yang kedua, sifat Rasulullah yang harus kita teladani ialah al-amanah ataupun bermaksud amanah. Okey, anda tahu, adik-adik tahu, kota Mekah, penduduk di kota Mekah menggelarkan Rasulullah SAW dengan gelaran Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Al-Amin tu bermaksud yang dipercayai ataupun ya betul, yang dipercayai. Bermaksud Al-Amin ialah dipercayai. Penduduk kota Mekah terlalu percaya dengan tanggungjawab yang diberikan kepada Rasulullah kerana beliau merupakan seorang yang amanah. Segala tanggungjawab, segala wahyu yang diterima akan disampaikan dengan cara amanah, bertanggungjawab, seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Baginda tidak pernah menyalahgunakan kuasa ataupun menyalahgunakan apa yang diberikan, apa yang diwahyukan kepada baginda dengan cara yang tidak betul. Kerana itu, baginda digelarkan Al-Amin oleh penduduk kota Mekah. Okey, untuk yang ketiga, sifat Rasulullah yang harus kita teladani ialah tabligh. Apa maksud tabligh? Selalu kita dengar orang-orang tabligh, pergi mana pergi tabligh. Okey, tabligh tu bermaksud menyampaikan. Okey, pernah tak kita dengar sampaikan satu potongan ayat dari Rasulullah, walaupun hanya satu, sampaikan. Itu bermaksud tabligh. Okey, Rasulullah sendiri kita tahu menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan ilmu yang diterima baginda kepada kita sendiri, kepada umat-umatnya. Okey, terutamanya dari segi Islam lah. Pernah suatu ketika datangnya seorang wanita untuk berjumpa dengan Rasulullah sewaktu baginda dalam perjalanan ke medan perang. Tapi apa yang baginda lakukan? Baginda tidak, walaupun dalam perjalanan menuju ke medan perang ni, tapi baginda tidak menghalang apa yang ingin wanita tu pertanyakan. Apa yang wanita tu ingin ketahui ialah berkaitan dengan Islam. Okey, apa yang Rasulullah lakukan? Baginda berhenti dan layan apa yang persoalan ingin wanita tu tanya, jawab segala apa yang wanita itu persoalkan. Itu bermaksud menyampaikan tabligh. Rasulullah sendiri menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya kepada umatnya. Okey. Okey, yang keempat ialah fatonah. Fatonah bermaksud bijaksana. Okey, waktu zaman Rasulullah sendiri mempunyai sifat fatonah. Okey, seperti kita lihat contoh waktu perang Uhud. Rasulullah memberi strategi untuk umat Islam duduk di atas bukit Uhud. Hal ini kerana untuk mengawasi pergerakan musuh yang berada di bawah. Bila kita duduk di tempat yang tinggi, kita mudah untuk lihat
apa yang musuh kita lakukan dekat bawah. Itu namanya strategi yang bijak lah yang diberikan oleh Rasulullah sendiri. Okey, itu untuk perang Uhud. Kita tengok perang Khandaq. Okey, perang Khandaq ni di mana peristiwa pengepungan Madinah selama lebih kurang 4 minggu, iaitu melibatkan lebih kurang 10,000 orang tentera. Rasulullah sendiri yang mengetuai peperangan tersebut, di mana musuh ingin mengepung kota Madinah. Ingin mengepung kota Madinah. Jadi Rasulullah baginda memberi cadangan untuk menggali parit di sekeliling Madinah. Itu menunjukkan baginda sangat bijaksana dalam mengatur strategi peperangan. Okey, apabila dah menggali parit, pihak musuh tidak boleh untuk masuk ke kawasan Madinah kerana parit yang telah digali oleh umat-umat Islam waktu itulah. Okey, dekat sini poin saya nak bagi tahu dalam kehidupan kita, kita kena ada 4 sifat tersebut untuk kita teladani mengikut sunnah Rasulullah lah. Okey, contohnya yang pertama tadi kan jujur kan, CDN. Dalam hidup kita, kita kena bersikap jujur. Okey, reality life kita kena bersikap jujur dengan orang, jangan melakukan segala penipuan. Bila orang tanya, janganlah kita menipu, walaupun dengan kawan, dengan cikgu, terutama dengan ibu bapa. Jangan menipu, kita kena berlaku jujur. Kalau ibu bapa tanya, hari ni belajar ke tak? Kalau kita tak belajar, kita bagi tahulah kita tak belajar sebab apa, penat ke, kita sakit ke. Jangan kita kata belajar tapi walhal kebenarannya kita tak belajar. Itu dah dinamakan tidak jujur. Tak baik macam tu. Jadi kita kena jujur mengikut sifat Rasulullah SAW. Okey, yang kedua, amanah. Amanah ni, okey, reality life kita. Kita sendiri bila diberikan tanggungjawab, kita perlu galas tanggungjawab itu dengan amanah. Janganlah kita menyeleweng. Contohnya, diberikan wang untuk kita sedekahkan ke masjid. Okey, contoh saya bagi situasi untuk sedekahkan ke masjid. Jangan kita menyelewengkan duit yang diberikan kepada tempat lain. Okey, itu amanah yang kita terima untuk memberikan sedekah kepada pihak masjid. Okey, untuk yang menyampaikan tabligh, okey, jika sebarang info yang kita dapat daripada seseorang, kita kena sampaikan dengan cara yang betul. Bukannya dengan cara kita tipu orang tu. Okey, contohnya saya dapat terima info A tapi saya sampaikan info B. Itu tidak baiklah. Sepatutnya tugas saya untuk menyampaikan info A. Okey. Contohnya macam sekarang ni, saya sampaikan apa yang saya boleh sampaikan, iaitu sirah-sirah Rasulullah, okey, sifat baginda. Itu dinamakan tabligh jugalah, menyampaikan. Okey, untuk yang bijaksana, Fatona, dalam realiti kehidupan kita haruslah berfikiran secara realiti, secara intelek lah, dengan cara yang bijaksana. Dalam melakukan segala aktiviti yang kita lakukan, kita perlu atur kehidupan kita, ada strategi yang betul supaya hidup kita lebih teratur. Kita kena gunakan idea, kena lakak apa yang harus kita lakukan selepas ini, sebelumnya, apa konsekuensi yang akan berlaku supaya perkara-perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Okey, sebelum saya mengakhiri live saya hari ini, kami di Azhara Home Tuition ada membuat promosi kelas persediaan 2021 di mana terdapat diskaun sehingga 30% dan promosi ini valid dari Disember 2020 hingga Februari 2021. Okey, bukan tu saja, kita ada promosi yang kedua iaitu package silver RM39 untuk sebulan. Okey, nak tahu RM39 sebulan betul ke? Betul. Okey, RM39 sebulan ni untuk satu subjek 4 jam. Okey, untuk sebarang pertanyaan, boleh pergi ke ruangan komen untuk tekan klik di bawah untuk menghubungi pegawai pendaftaran kami. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Ihfazillah ya Faska, jagalah Allah, Allah jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum.